Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Sekali lagi, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang selama ini sentiasa memberi sokongan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jadi sekali lagi Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, 31 Januari, hari terakhir dalam bulan Januari untuk tahun 2021. Jadi kita dah melangkaui 1 bulan dalam tahun ini dalam keadaan yang lebih mencabar bagi semua orang, bukan hanya kepada sisi keusahawanan, tetapi juga dalam kehidupan kita secara peribadi. Pelbagai cabaran yang kita dah lalui semenjak tahun lepas lagi, semenjak April tahun lepas. Jadi untuk itu tuan dan puan, buat kesekian kalinya, setiap hari seperti biasa, saya yakin kita semua sudah melalui satu pagi yang indah, satu subuh yang indah, satu pagi yang indah, dan insyaAllah kita akan teruskan hari kita dengan perancangan yang kita ada, dengan jadual-jadual yang kita dah susun, sama ada kita merancang untuk bersama keluarga ataupun kita meneruskan tugasan kita pada hari ini, kerana rakan-rakan kita di beberapa negeri seperti Johor, Kelantan, di negeri-negeri yang hari Ahad merupakan hari bekerja, maka ini adalah hari pertama dalam minggu ini. Hari pertama dalam minggu inilah, maksudnya walaupun hari terakhir dalam bulan Januari, ia merupakan hari bekerja yang pertama kalau ikutkanlah hari Ahad. Jadi untuk itu kepada semua, seperti biasa kita kata, kita nak teruskan apa yang kita buat, kita nak jalankan, kita nak usahakan, kita apa-apa saja yang sedang kita lakukan. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini sebenarnya saya membawakan satu lagi pendekatan perbincangan yang berbentuk ringkas saja dan santai, supaya kita dari masa ke semasa kita mendisiplinkan diri kita dan minda kita untuk berfikir tentang satu-satu perkara, walaupun dia tu tak adalah secara direct sepenuhnya tentang perniagaan kita, kerana banyak benda apabila kita nak melatih otak kita untuk berfikir, ada banyak cara. Tidak semestinya kita hanya berfikir tentang perniagaan, mungkin ada perkara-perkara lain yang perlu kita berikan deep thinking tadi, nak berikan satu perkara yang perlu kita fikirkan secara mendalam. Jadi antara salah satu sebab video-video yang saya siarkan sama ada di platform Facebook yang tuan dan puan lihat sekarang, ataupun tuan dan puan mungkin akan menonton di channel YouTube, dia merupakan salah satunya adalah inisiatif untuk sama-sama kita mencetuskan ataupun spark new ideas from our discussion. Itu antara perkara yang pendekatan yang saya nak bawa, supaya kita supaya kita menjentik sedikit satu bahagian dalam fikiran kita itu untuk melihat semula. Jadi pagi ini saya bawa satu topik, iaitu tentang keperluan pendidikan ataupun latar belakang akademik untuk kita meneruskan perjalanan kita sebagai usahawan. Apakah perlu untuk kita ada kelulusan akademik yang tertentu, ataupun orang kata kena belajar. Adakah kita sebenarnya kena belajar untuk keperluan menjadi usahawan ni sebenarnya? Jadi tuan dan puan, dekat luar sana lah, di sekeliling kita ada banyak perdebatan, ada banyak kritisisme yang kita boleh temui di kalangan usahawan sendiri dan juga di kalangan academician. Jadi ada usahawan yang banyak bercakap tentang, ada beberapa yang kita pun tahu, banyak yang sebut tentang tak belajar tinggi pun boleh berjaya, ataupun tak lulus SPM pun tak apa, boleh berjaya. Jadi ada banyak perdebatan, ataupun cakap-cakap. Kalau tuan dan puan tanya saya, kalau setakat di social media saya sebut sebagai cakap-cakap ataupun perdebatan yang tak membawa kepada mana-mana lah, tapi ia masih ada satu suara yang diperdengarkan kepada kita semua. Ada yang mengatakan bahawa tak apalah, tak belajar tinggi pun masih boleh berjaya, masih boleh buat bisnes. Tetapi ada sekumpulan lagi kata tak boleh, mesti ada satu pendidikan, mesti ada keperluan untuk belajar, supaya kita berjaya dalam keusahawanan. Jadi sebenarnya kita semua ada pendapat masing-masing, dan kepelbagaian inilah sebenarnya yang menjadikan dunia kita lebih meriah, sebab ada pelbagai, ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang ambil jalan tengah. Jadi dalam keadaan sekarang ataupun dalam keadaan semasa ni tuan dan puan, memang
memang kita kata kita jumpa ramai orang yang berfikir tentang hitam dan putih, dan ada satu lagi kumpulan yang memang nak kelabu saja, dia di tengah-tengah. Jadi perbincangan ni takkan tamat, tetapi katalah kalau kita ambil satu konteks, satu konteks ataupun satu pendekatan yang realistik, maksudnya yang betul. Katalah tuan dan puan, dia ada senario. Saya sendiri mungkin tidak berkesempatan untuk study ataupun belajar tentang semua orang, tentang semua usahawan. Tetapi ada beberapa individu ataupun beberapa significant figure yang kita boleh lihat bagaimana pencapaian mereka dan perkembangan itu dalam dunia perniagaan. Dan pada masa yang sama tuan dan puan, kita tidak melihat satu faktor, iaitu faktor latar belakang akademik dan pendidikan yang orang kata menjadi salah satu punca kejayaan ataupun salah satu perkara yang menjadikan mereka kekal kuat ataupun persevere dalam apa yang mereka lakukan. Jadi perkara-perkara ni kadang-kadang faktor-faktor ni kita tak tengok. Kita hanya tengok macam kejayaan dia dapat award, kejayaan dia buat sale, kejayaan dia bangunkan syarikat, kejayaan dia ambil staff, kejayaan yang macam tu. Tetapi kita jarang melihat apakah faktor-faktor di sebalik kejayaan-kejayaan tu. Jadi dia ada banyak faktor. Jadi salah satu perkara tu yang mungkin kita kata kita pun nak tengok, adakah sebenarnya faktor akademik ataupun kebolehan berfikir, kebolehan orang cakap menafsirkan konsep kepada perkara yang praktikal, kemahiran untuk membuat unjuran, untuk buat fokus, kemahiran untuk menganalisa maklumat ataupun membaca maklumat-maklumat atau analisis data yang ada. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya kita tak masukkan, kita tak masukkan dalam konteks kita melihat faktor kejayaan usahawan-usahawan ni tadi. Jadi yang kita lihat hanyalah katalah sale, dia buat berapa juta, dia ni berapa glamour, contohlah berapa banyak follower, berapa banyak ni semua, itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat. Tetapi kali ini saya ingin membawa satu perspektif kerana ramai rakan-rakan saya terutamanya kita sekarang sudah masuk dalam mata mature, matang. Jadi apakah usahawan-usahawan muda ataupun anak-anak muda kita, generasi yang akan follow mengambil tempat kita tu tadi, takkan kita tidak mahu memberikan mereka input tentang kepentingan adanya latihan-latihan akademik secara profesional supaya mereka kalau jadi usahawan, kalau jadi leader, kalau mereka manage an organisation, akan membolehkan mereka membuat satu perubahan dan impak yang besar. Adakah itu faktor itu kita lihat secara objektif? Jadi kita kadang-kadang kita selalu nak compare, alah puan, dia tu SPM aja tapi boleh buat je sale sampai 30 juta setahun. Contoh, alah puan, dia tu dulu tak belajar tinggi pun, diploma je puan, dia tu belajar sampai SPM saja, tapi tengok je nama dia terkenal seluruh Malaysia, dah berpuluh-puluh tahun masih kekal. Kita lihat satu bahagian sahaja tanpa melihat bahagian yang lain. Betul ke pendidikan dia tu setakat SPM? Kerana tuan dan puan, pendidikan zaman sekarang dia bukan hanya pendidikan berbentuk formal. Ada banyak bentuk-bentuk pendidikan informal ataupun yang tidak diisytiharkan secara profesional yang sebenarnya diterima dan diambil oleh usahawan-usahawan ini tanpa kita tahu dan tidak didedahkan, tidak dizahirkan semua ini. Jadi kadang-kadang kita kata tak payah belajar tinggi. Dia tak belajar tinggi tetapi dia ada satu support, ada satu lagi support yang kita sebut sebagai contoh, kalau setengah orang bisnes tu apabila mereka menjalankan beberapa jenis perniagaan lah, contoh kita tidak tahu sama ada sebenarnya mereka mempunyai advisory panel daripada yang mempunyai latar belakang profesional. Jadi bagaimana katalah seorang usahawan tu ataupun orang bisnes yang berjaya tu, yang namanya dah dikenali seluruh Malaysia dan dah bertapak berpuluh-puluh tahun, tapi latar belakang dia mungkin SPM saja, contoh contoh. Tapi adakah kita lihat faktor-faktor lain? Contoh, kebolehan beliau, adanya sokongan daripada professional managers, contoh. Kebolehan beliau mempunyai satu succession plan
yang menyebabkan generasi seterusnya sebenarnya mempunyai latar belakang dan pendidikan yang lebih tinggi daripada dia. Jadi perkara-perkara ni kita tak tengok. Jadi hakikatnya nak ke tidak, kita nak ke tak nak, sebenarnya bila kita kata keperluan akademik dalam perjalanan usahawan ini perlu dilihat secara lebih objektif. Yang macam mana yang kita tengok, yang macam mana kita tengok tu tadi. Tuan dan puan, contoh saya ingin sebut di sini contoh. Tuan dan puan boleh lihat. Saya nak beri contoh ini, saya nak bawakan satu yang biasa rakan-rakan saya kenal ataupun tahu dan boleh rujuk. Contoh tuan dan puan, katalah usahawan yang biasa kita sebut contoh pemula pemilik kepada syarikat penerbitan karang kraft contohnya Datuk Usamuddin contoh pernah tak kita lihat sebenarnya apa sebenarnya latar belakang beliau dari segi pendidikan akademik itu, sebab kadang-kadang dia tidak didedahkan secara keseluruhan, tak didedahkan secara keseluruhan, itu satu perkara lah. Ataupun sebagai contoh kita mungkin nak melihat yang biasa banyak disebut-sebut itu, mungkin kita nak melihat dari segi beberapa individu lain lah. Kalau saya nak sebutkan pun sebab ada setengah-setengah tu mereka ni bukan yang dikenali ramai, yang saya pun tak berapa tahu latar belakangnya. Jadi kalau tuan dan puan boleh semak beberapa individu yang tuan dan puan lihat, kalau saya sebut nama kawan-kawan saya, tuan dan puan mungkin tak kenal, tapi bagi saya mereka tu berjaya. Dan kebanyakan mereka, walaupun contohnya tuan dan puan, walaupun hanya dengan SPM, tetapi mereka sebenarnya mempunyai satu kognitif level yang tinggi. Maksudnya tahap pemikiran mereka tu tinggi walaupun mereka SPM. Dan mereka ini bukanlah orang yang tidak dilatih untuk berfikir, tetapi sistem-sistem yang sedia ada tu tak dapat menyokong kepada apa yang mereka lakukan. Tetapi ada beza tuan dan puan, ada beza. Dan ada beberapa individu yang saya nampak memang buat bisnes, mereka sebenarnya menerima latihan profesional. Contoh sampai ke tahap ijazah contoh, ataupun ada yang sampai ke tahap master. Tapi saya jarang jumpa yang buat doktor lebih tinggi lagi, maksudnya katalah doktor falsafah ataupun PhD yang menjalankan perniagaan tu susah nak jumpa. Tetapi sebahagian mereka, banyaknya mereka ada di badan dilantik sebagai ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat. Mereka menjadi board of directors of companies. Yang itu memang saya ada jumpa ramai. Tetapi kepada pemilik, maksudnya yang memulakan, dia mulakan, dia bina dia punya business model, dia daftarkan syarikat, dia jalankan perniagaan itu, jarang yang saya jumpa mempunyai latar belakang akademik yang tinggi, yang terlalu tinggi. Biasanya kalau yang buat PhD ataupun yang lebih tinggi, biasanya mereka fokus kepada research dan juga fokus kepada penghasilan, findings ataupun dapatan-dapatan baru dalam bidang yang mereka ceburi. Jadi kalau macam usahawan memang betul lah, memang betul, biasanya ramai kita akan jumpa dalam peringkat sama ada diploma ataupun ijazah ataupun lebih rendah daripada itu. Tapi fokus yang kita nak bawa ini tuan dan puan adalah sebenarnya saya ingin bawa kepada satu perspektif di mana pendidikan ini sebenarnya menjadi salah satu cara pendidikan formal, pendidikan formal, tak kisahlah private school ke government school ke home school ke, dia mesti ada satu struktur pendidikan yang khusus yang membolehkan kita sebagai individu membina kapasiti untuk berfikir. Membina kapasiti untuk berfikir. Yang ini perlu dilatih. Contohlah tuan dan puan, yang kita kata bila kita belajar dalam institusi pendidikan, kita perlu membaca, banyak membaca. Kita perlu buat assignment, contoh buat kerja-kerja. Kita perlu buat research. Walaupun kita kata, alah tu dekat Google je tu copy paste, tapi zaman sekarang dia dah ada sistem. Dia dah ada sistem untuk track. Lecturer-lecturer tahu sama ada ini copy paste ataupun dia punya rephrase yang original. Ini semua sebenarnya disokong oleh teknologi. Jadi kita tak perlu risau perkara tu. Perkara tu bukan lagi perkara yang perlu kita nak nak debatkan lagi. Itu bagi saya tidaklah, tetapi cara pendekatan pembelajaran secara berstruktur ini sebenarnya adalah salah satu perkara, iaitu pengalaman ataupun framework yang membolehkan kita berfikir secara berstruktur.
secara berstruktur, dan maksudnya otak kita dilatih. Otak kita dilatih untuk fokus kepada solution, contoh. Untuk fokus kepada menganalisis data, contoh. Untuk fokus melihat kepada interpretation. Katalah kita tengok angka-angka, apakah angka-angka ini maksudnya apa? Kalau angka itu tinggi, angka ni rendah, maksudnya apa? Kalau angka ni tinggi, angka ni pun tinggi, maksudnya apa? Jadi, the interpretation tu, the ability to interpret whatever it is on the paper, either numbers or words, become highly skilled, needed for entrepreneurs. Jadi, katalah contoh kalau kita lihat lah kan, kalau kata, okay, kalau price naik, customer pun meningkat. Jadi kita tahu hubungan dia tu dia ada positive relation ya. Jadi dua-dua naik. Jadi apakah yang menyebabkan harga naik kemudian pelanggan pun meningkat? Lebih banyak orang beli apabila harga tu naik, contoh. Jadi perkara-perkara ni macam mana kita interpret keadaan itu memerlukan satu tahap pemikiran yang bukan biasa-biasalah, tuan dan puan. Itu maksud saya. Kalau tuan dan puan SPM sekalipun tapi boleh buat benda tu semua, maksudnya you are able to interpret cognitively, you are able to analyze and see the data cognitively, maksudnya boleh tu, tak apa. Tapi saya mengaku secara individu, macam saya secara individu, saya masih perlukan latihan-latihan itu. Kalau tuan dan puan tanya saya masih perlukan latihan-latihan itu. Masih perlu lagi membuat kajian. Maksudnya masih perlu lagi membaca. Masih perlu lagi orang kata mendalami ilmu kira-kira. Masih lagi perlu mendalami ilmu kira-kira, masih lagi perlu mendalami ilmu falsafah tertentu ataupun bahasa-bahasa tertentu yang digunakan ya. Jadi ini juga antara perkara yang kita sebut sebagai kesan kepada kebolehan dan pembelajaran akademik tu tadi. Jadi tuan dan puan, kita bila kita dah mature, kita ada anak-anak muda di bawah kita, encourage lah mereka. Maksudnya doronglah mereka untuk belajar ke tahap yang mana yang mereka boleh. Katalah kalau mereka boleh belajar sampai ke peringkat ijazah, teruskan. Kita tak perlulah cakap, oh tak payah jadi usahawan ni, tak payah ada degree pun boleh. Ada degree pun tak guna, tak buat bisnes. Contoh, itu adalah ayat yang kita tak boleh ada terutama macam kita sebagai usahawan dan orang dewasa. Kita sepatutnya mempunyai satu kefahaman bagaimana kaitan di antara latar belakang akademik dan kebolehan seseorang usahawan itu. Jadi kalau tuan dan puan dapat lihat usahawan ini bukannya kebolehan hanya boleh buat duit. Dia kebolehannya mestilah apa orang cakap memberi impact dalam kehidupan, bukan hanya dalam bentuk duit. Impact dalam kehidupan dari segi budayanya, impact dalam kehidupan dari segi bahasanya, impact dalam kehidupan dari segi budayanya, impact dalam kehidupan dari segi nilai-nilai yang dia pegang. Kita kata, alah belajar tinggi-tinggi ada PhD pun korup juga puan. Ada orang kata masih lagi korup lah. Maksudnya saya dah hilang perkataan. Jadi ada yang bercakap begitu jadi ada yang berkata bahawa kalau pun belajar tinggi-tinggi jadi usahawan pun makan rasuah, contoh. Belajar tinggi-tinggi kerja pun makan rasuah, buat apa? Contoh. Ada ayat-ayat macam itu. Itu adalah satu pendekatan negatif. Jadi bagi saya orang kata nak bawakan perbincangan ini tuan dan puan, mari kita sama-sama lihat sebagaimana kita setuju kepada perbezaan pendapat perbezaan pendapat di antara kita, maka kita pun perlu bersetuju akan kepentingan ahli akademik, akan kepentingan latihan-latihan berbentuk profesional, akan kepentingan kita mesti setuju pentingnya ada institusi pendidikan. Kita mesti ada universiti, kita mesti ada sekolah, kita mesti ada sekolah menengah, sekolah rendah, pusat-pusat kemahiran, kita mesti ada. Kita perlukan, walaupun kita kata pusat kemahiran ni contohlah pusat kemahiran ni bila saya ambil pelajar-pelajar dia tak mahir pun, tak boleh buat pun, contoh. Jadi apa yang kita boleh buat? Jadi kita kata, oh kalau saya yang latih mereka lagi canggih lah, lagi pandai, baik dia orang tak payah pergi belajar dekat kolej kemahiran, belajar je dekat syarikat saya, contoh. Contoh, kalau itu yang memang tuan dan puan kata tuan dan puan boleh lakukan, teruskan.
Tetapi siapakah ataupun bagaimanakah tuan dan puan nak mengukur tahap kejayaan? Katalah seorang tu datang, tak tahu apa-apa. Datang tuan dan puan ajak kemahiran-kemahiran tertentu. Kemudian dia pandai. Dia pandai. Jadi siapa yang nak mengukur, maksudnya tahap apa orang cakap kebolehan? Adakah yang kita jadikan dia tu pandai boleh duplicate? Adakah semua orang, kalau 10 orang datang tu boleh sama pandai macam yang kita kata yang seorang ni datang tadi? Adakah dia sama pandai? Kemahiran dia tu adakah sama tahap? Jadi kalau kita tak ada measurement tu yang susah. Tu yang susah. Jadi kita kata macam mana nak measure, betul ke yang kalau bekerja dekat syarikat tuan dia memang akan dapat kemahiran ini, atau sebenarnya dia dapat exposure sahaja, pengalaman, atau sebenarnya budak ni memang dah pandai. Kalau tak pergi kat syarikat tuan pun pergi kat tempat lain dia tetap akan pandai, contoh. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita kata perdebatan ataupun perbincangan yang tak habis. Jadi kita sebagai usahawan yang matang, matang ini saya kategorikan apabila tuan dan puan dah umur 35 tahun ke atas tu dah kira matang lah. Kan kita tak cakap tua lah. Sebenarnya dah cukup tua, dah cukup matang untuk orang kata membuat conclusion ataupun membuat reference ataupun membuat deduction daripada perkara-perkara yang berlaku dari masa ke semasa. Kita dapat buat, kita tahu dah kaitannya macam mana. Jadi kalau tuan dan puan tengok di luar sana kan, orang-orang yang memang ada perjuangan, ada aspirasi, saya memang lihat apakah latar belakang mereka. Walaupun mungkin katalah mereka tu hanya degree ataupun diploma, follow macam mana cara dia belajar tu. Kadang-kadang mereka ini ada mendapat khidmat nasihat daripada professional managers. Professional managers ni maksudnya mereka orang-orang yang memang dah dilatih secara profesional. Mereka mungkin ada MBA, mereka mungkin ada DBA, mereka mungkin ada PhD. Yang mana usahawan ini merujuk kepada mereka. Saya ada jumpa ramai. Tetapi usahawan ni dia biasa, dia mungkin lepas SPM, mungkin ijazah sahaja, tak ada master pun tetapi dia ada penasihat, dia ada mentor, dia ada coach, dia ada apa orang cakap jadual jadual dalam setiap tahun. Dia akan pergi conference, dia akan pergi seminar. Dia bukan pergi seminar yang marketing ni tuan dan puan, bukan. Dia pergi ke seminar dan conference yang membentangkan hasil-hasil penyelidikan, membentangkan polisi-polisi terbaru dalam industri, membentangkan dapatan-dapatan terkini tentang industri. Conference dan seminar macam tu yang mereka pergi. Mereka bukan pergi seminar grow your business ke seminar internet marketing tu, bukan. Itu maksud saya, bagaimana mereka menggantikan kehilangan professional academic training yang mereka tak ada tu tadi dengan cara yang lain. Mereka tak pergi universiti, tapi mereka pergi, inilah yang kita sebut sebagai universiti kehidupan antaranya. Mereka berjumpa dengan orang-orang profesional ini tadi di platform-platform lain yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Kadang-kadang ramai usahawan ni yang dah berjaya walaupun latar belakang mereka cuma degree sahajalah contoh. Tapi sebenarnya mereka banyak mengembara. Dan bila mereka mengembara ni, dia travel tu, dia akan jumpa orang-orang profesional yang membantu dia untuk memberi input-input baru. Itu yang saya maksudkan tuan dan puan. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya apakah kepentingan akademik itu penting bagi seorang usahawan, saya cakap ya. Jadi tuan dan puan boleh nampak cara usahawan, cara dia bercakap. Dia ni orang yang ada latihan pendidikan secara ilmiah atau tidak, tuan dan puan boleh nampak cara dia. Saya tak nak sebut, susah sikit kita nak kongsi dan sebut nama-nama tertentu kerana dia akan memberi konotasi yang berbeza sikit lah. Tetapi tuan dan puan boleh nampak yang mana-mana yang dia selalu sebut dia SPM je pun tapi berjaya jadi usahawan, buka syarikat, ada 300 staff, setahun buat 30 juta. Kalau orang ada akademik, ada latar belakang akademik dan boleh berfikir secara profesional, perkara-perkara ini tidak dijadikan sebagai satu bahan cerita, ataupun perkara ini tidak dijadikan sebagai satu bahan untuk memperlekehkan orang-orang lain. Itu bezanya tuan dan puan. Saya melihat macam itu. Kalau orang itu betul-betul ada cognitive level yang berpadanan, maka cara dia menjalankan kerja-kerjanya itu berbeza dengan orang lain. Jadi ini sangat subjektif. Tapi kita fokuslah tuan dan puan. Jadi saya ambil pendekatan untuk mengajak kepada rakan-rakan usahawan, terutama usahawan muda, sekiranya ada peluang, belajarlah secara profesional.
belajar secara profesional. Tetapi sekiranya kita belum ada peluang tu sebenarnya dia termasuk masa komitmen kita. Kita kadang-kadang kita sibuk kan, kita sibuk dengan bisnes kecil kita, itu adalah komitmen masa. Kemudian mungkin duit, profitability kepada syarikat kita waktu ini mungkin belum lagi stable. Jadi kita tak mampu lagi nak spend ataupun nak invest kepada pembelajaran secara profesional. Jadi ini semua kita susunkan. Jadi selagi mana kita mempunyai satu tahap akademik yang boleh diterima, maksudnya an acceptable level of academic, we will be able to move on. We will be able to move forward. Jadi jangan risau tuan dan puan. Katalah tuan dan puan hanya ada degree sekalipun, hanya ada SPM sekalipun boleh. Tetapi kita mesti faham bahawa kita masih memerlukan satu tahap pembelajaran akademik yang lebih berstruktur dan lebih profesional untuk memastikan kita boleh pergi jauh. Kita kena ada, cuma macam mana kita rancang tu tadi. Jadi kalau saya sebut, tuan dan puan pun tahulah kan, mula-mula orang tu tak ada pun. Walaupun orang kata dia belilah PhD dia belilah apa semua tu, is a fake certificate, apa-apa sekalipun tuan dan puan. Tapi sebenarnya secara reality, kelulusan akademik ini ada pemberatnya. There's a weightage for having a high academic qualification as an entrepreneur. It gives some weightage, it gives some advantage. It makes it different. It makes a difference when people listen to how you speak, when people look at how you react, and people understand how you think. Jadi itu salah satu. Jadi kalau untuk anak-anak muda, belajarlah sehingga tahap yang tuan dan puan mampu. Pada masa yang sama, jalankanlah perniagaan. Sambil belajar pun boleh buat bisnes. Ataupun kita tengah buat bisnes, kemudian kita sambung belajar pun boleh. Tak ada masalah. Nak tak nak, mahu tak mahu, boleh buat tak boleh buat, itu perkara kedua. Yang penting kita faham konsepnya bahawa kita masih memerlukan satu latihan profesional yang berbentuk akademik, ilmiah, untuk membolehkan kita menjadi seorang usahawan yang mampu pergi jauh. Kalau kita nak bandingkan dengan orang lain tu, tuan dan puan kan, katalah contoh Jack Ma tu, kalau dia teruk sangat, macam mana dia boleh bercakap bahasa Inggeris dengan fluent? Maksudnya sekiranya dia tak pergi universiti yang tinggi sekalipun, dia ada support, dia ada cara pembelajaran yang dia ambil secara profesional dan berstruktur yang membolehkan dia jadi macam itu. Mungkin ada coach, mungkin ada mentor yang berterusan. Dia tak boleh sikit-sikit, lepas tu tak boleh, dia berterusan. Kalau macam kita belajar kat universiti, dia berterusan kan, ada semester 1, 2, 3. Lepas belajar ni, dia tersusun. Kemudian ada sikit test, evaluation, kemudian ada assignment kena baca, tulis. Itu maksud saya pembelajaran yang berstruktur tu tadi. Latihan profesional berbentuk akademik yang berstruktur. Itu maksud saya. Jadi tuan dan puan, kita berlaku adil, tanpa memperlekehkan mana-mana pihak, kerana saya boleh nampak, katalah macam Puan Ainun Muhammad sendiri, walaupun beliau memperjuangkan bahasa Melayu contohnya, beliau boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan fasih. Tuan dan puan boleh lihat latar belakang pendidikan beliau. Beliau belajar di universiti yang berlatar belakangkan bahasa Inggeris. Jadi lain lain. Jadi kalau macam kita hanya lepas SPM saja, kemudian kita nak bercakap macam itu, kita tak akan dapat sampai ke tahap itu tuan dan puan. Lain, dia berbeza. Jadi tuan dan puan kalau nampak tu, tuan dan puan insya-Allah akan dapat memahami maksud yang saya sampaikan. Tetapi hari ini sebenarnya saya nak mengajak rakan-rakan semua supaya kita dorong generasi, sama ada rakan-rakan kita generasi yang sama dengan kita atau generasi yang lebih muda, supaya meletakkan keperluan belajar secara profesional dan berbentuk ilmiah ini sebagai salah satu perkara yang dimasukkan dalam professional growth, dalam rancangan professional growth mereka. Masukkan. Jangan nak rancang bisnes saja, rancang bisnes sale, nak naik kos, nak turun, itu je yang dia rancang. Tetapi macam mana dengan professional growth untuk diri dia tu, tak ada. Jadi itu saya punya invitation. This is, I'm inviting everyone to create an environment where everyone willing to learn, everyone become a big warehouse of knowledge and information, and a big warehouse of practical knowledge and information. Practical knowledge kita boleh buat.
Itu sebenarnya. Jadi untuk itu tuan dan puan, secara realitinya sebenarnya kita perlukan apa orang kata satu tahap pendidikan akademik formal yang profesional untuk memastikan journey ataupun perjalanan keusahawanan kita itu menjadi satu perjalanan yang betul-betul memberi impact, bukan hanya buat duit tetapi memberi impact bukan hanya pada diri kita tetapi pada orang sekeliling dan generasi akan datang. Academic is one critical success factor for an entrepreneur. It depends on how you see academic. It depends on how you define academic. Okay. Untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pagi ni sebenarnya saya juga mengambil kesempatan untuk mengasah fikiran, untuk membawa kepada satu pendekatan memastikan diri saya sendiri sentiasa berfikir tentang perkara-perkara ini, berfikir tentang perkara-perkara yang membolehkan kita mencabar minda kita cabar minda kita. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Hari ini hari Ahad, selamat beristirahat kepada yang berehat, dan kepada yang hari pertama bekerja, selamat meneruskan tugas-tugas harian tuan dan puan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.